Selamat sejahtera kepada Encik Jamalul Lail, Dr. Aida dan rakan-rakan sekalian. Tajuk kajian mini saya ialah tahap pengetahuan dan amalan pengurusan penilaian bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan terhadap prestasi guru di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Lorong Jawa, Seremban Negeri Sembilan. Penilaian bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan ataupun PBPPP merupakan suatu penilaian berdasarkan konsep tugas dan tempat bertugas ataupun job based and workplace berdasarkan standard prestasi yang telah ditetapkan selaras dengan GTP dan PPPM. Penilaian prestasi merupakan suatu proses yang berstruktur dan formal di mana tujuannya adalah untuk menilai tahap pencapaian setiap pekerja dalam sesebuah organisasi dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Kementerian membangunkan standard prestasi sebagai garis panduan kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan asas pembinaan instrumen PBPPP untuk menilai prestasi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Standard prestasi ini berdasarkan kajian literatur yang komprehensif tentang standard prestasi guru, pemimpin serta pakar pendidikan dalam dan luar negara. Keperluan asas dalam pembangunan pendidik bermula dengan guru itu sendiri mengetahui dan memahami apa yang ingin dicapai oleh mereka. Pegawai penilai tidak menyemak, berbincang ataupun membimbing pegawai yang dinilai dalam menetapkan sasaran. Melalui kajian-kajian lepas, penilaian prestasi merujuk kepada proses yang mengkaji dan menilai prestasi kerja kaki tangan secara rasmi. Pegawai yang dinilai menetapkan sasaran yang lebih rendah daripada sepatutnya untuk mendapatkan tahap melebihi sasaran. Menurut Bolender dan Snell, penilaian prestasi sebagai suatu aku janji tahunan yang biasa dibangunkan untuk membantu pekerja dalam memahami peranan mereka, objektif, jangkaan dan kejayaan prestasi yang dijalankan oleh seorang penyelia kepada orang bawahan. Pengetahuan dan pemahaman yang minimum tentang kriteria penilaian. Objektif penilaian yang kabur dan masalah pengukuran prestasi yang kurang difahami juga mencetuskan dilema dan konflik bukan hanya kepada pekerja yang dinilai tetapi juga pengurus yang bertindak sebagai penilai. Pegawai penilai menetapkan sasaran pada tahap yang tidak munasabah. Menurut Dessler, penilaian prestasi seperti mana-mana prosedur yang melibatkan penetapan piawaian kerja, menilai pekerja prestasi sebenar berbanding dengan piawaian dan memberikan maklum balas kepada para pekerja dengan tujuan untuk memberi motivasi kepadanya bagi menghapuskan kekurangan prestasi ataupun untuk terus melaksanakan tugas dengan baik. Unsur pilih kasih keadilan penilaian prestasi merujuk kepada tanggapan seseorang individu tentang kesaksamaan dalam penilaian prestasi. Teori yang digunakan adalah teori keadilan yang diperkenalkan oleh Greenberg pada tahun 1987 di mana terbahagi kepada dua aspek. Yang pertamanya adalah keadilan pengagihan, yang kedua adalah keadilan prosedur. Keadilan pengagihan merujuk kepada memusatkan perhatian kepada kewajaran prestasi. Contohnya, penilaian yang dilakukan bagi melihat prestasi kerja akan memberi kesan kepada motivasi mereka. Keadilan dalam sesuatu penilaian akan meningkatkan lagi prestasi dalam satu-satu organisasi. Keadilan prosedur pula adalah keadaan di mana proses-proses penilaian dilakukan secara adil dan telus. Proses penilaian hendaklah diseragamkan bagi setiap pekerja bagi melihat kesaksamaan dalam penilaian prestasi. Model yang digunakan adalah model ciri kerja yang diperkenalkan oleh Robbins 2008. Ia dibahagikan kepada 5 aspek. Yang pertamanya adalah kepelbagaian kemahiran yang merujuk kepada jenis aktiviti untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan kemahiran dan bakat. Yang kedua adalah identiti tugas, di mana ia merujuk kepada skop tugas. Ketiga adalah kepentingan tugas, yang merujuk kepada tahap kesan tugasan tertentu. Yang keempat adalah pemantauan capaian ataupun boleh dikatakan sebagai untuk mengukur prestasi. Yang kelima dan terakhir adalah tahap maklumat yang diterima.
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan dan amalan pengurusan penilaian bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan terhadap guru-guru sekolah jenis kebangsaan Tamil, Lorong Jawa, Seremban Negeri Sembilan. Objektif kajian yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan guru terhadap penilaian prestasi melalui penilaian bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Objektif kedua, mengenal pasti tahap amalan pengurusan penilaian terhadap guru melalui penilaian bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Persoalan kajian pertama adalah, apakah tahap pengetahuan guru terhadap penilaian prestasi melalui penilaian bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan? Kedua adalah, apakah tahap amalan pengurusan penilaian prestasi guru melalui penilaian bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan? Melalui kajian-kajian lepas, Mondi mendapati penilaian prestasi merujuk kepada proses yang mengkaji dan menilai prestasi kerja kaki tangan secara rasmi. Bolender dan Snell mendapati penilaian prestasi sebagai suatu aku janji tahunan biasa yang dibangunkan untuk membantu pekerja dalam memahami peranan mereka, objektif jangkaan dan kejayaan prestasi yang dijalankan oleh seseorang penyelia kepada subordinatnya. Objektif penilaian yang kabur dan masalah pengukuran prestasi yang kurang difahami boleh mencetuskan dilema dan konflik bukan hanya kepada subordinat yang dinilai tetapi juga kepada pentadbir yang bertindak sebagai penilai. Penilaian prestasi seperti mana-mana prosedur yang melibatkan penetapan piawai kerja, menilai pekerja prestasi sebenar berbanding dengan piawaian dan memberikan maklum balas kepada para pekerja dengan tujuan untuk memberi motivasi kepadanya untuk menghapuskan kekurangan prestasi ataupun untuk terus melaksanakan tugasnya. Keadilan penilaian prestasi merujuk kepada tanggapan seseorang individu tentang kesaksamaan dalam penilaian prestasi. Dalam kajian ini, kaedah yang dipilih adalah penyelidikan kuantitatif di mana kesemua responden kajian ini telah dibekalkan dengan borang soal selidik yang dibahagikan kepada 3 bahagian. Di mana bahagian A adalah berkaitan dengan demografi responden, bahagian B tentang pengetahuan penilaian bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan bahagian C tentang amalan pengurusan penilaian bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Sebanyak 60 soal selidik telah diedarkan kepada guru-guru di sekolah yang dikaji. Jadual berikut menunjukkan seramai 23 iaitu 38.3% responden adalah lelaki dan seramai 37 responden adalah perempuan di mana 61.7%. Ini menunjukkan bahawa responden yang terdiri daripada guru perempuan adalah melebihi guru lelaki. Seramai 47 orang responden iaitu 78.3% adalah mereka yang berumur di antara 23 hingga 39 tahun dan seramai 11 responden iaitu 18.3% adalah daripada mereka yang berumur antara 40 hingga 50 tahun. Manakala responden yang melebihi 50 tahun adalah seramai 2 orang sahaja yang membawa kepada 3.3%. Dari segi tempoh perkhidmatan, seramai 18 orang ataupun 30% responden adalah mereka yang berkhidmat kurang daripada 5 tahun dan seramai 25 ataupun 41.7% adalah mereka yang berkhidmat antara 5 hingga 10 tahun. Manakala terdapat 17 orang ataupun 28.3% adalah mereka yang berkhidmat melebihi 10 tahun. Ini menunjukkan kebanyakan guru yang berada di sekolah kajian adalah terdiri daripada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan kerana mereka berkhidmat lebih daripada 5 tahun. Jadual berikut menunjukkan tahap pengetahuan guru terhadap penilaian prestasi bagi guru di sekolah yang dikaji adalah pada tahap yang tinggi iaitu 3.95. Terdapat 2 item yang menunjukkan nilai min tertinggi iaitu penilaian prestasi dilaksanakan oleh 2 penilai iaitu penilai pertama dan penilai kedua dan item kedua ialah pegawai atau guru yang berkhidmat kurang dari 6 bulan di sekolah baru harus dinilai oleh pegawai penilai dari sekolah terdahulu. Kedua-dua item ini menunjukkan nilai min 4.17. Item yang mendapat nilai min terendah pula ialah pegawai yang bersara pada tahun dinilai tidak perlu menyiapkan laporan prestasi tahunan iaitu 3.18. Secara umumnya,
jelas dapat dilihat bahawa guru di sekolah yang dikaji mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi dalam pengurusan penilaian prestasi memandangkan nilai peratus bersetuju dan sangat setuju adalah 79.1%, manakala nilai peratus yang tidak setuju dan sangat tidak setuju hanya 6.7% sahaja. Raja berikut menunjukkan dapatan mengenai persoalan kajian 2. Tahap amalan pentadbir dalam pengurusan penilaian prestasi berada pada tahap yang tinggi iaitu dengan nilai min keseluruhan 3.64. Dapatan menunjukkan item yang mempunyai nilai min tertinggi ialah pentadbir menilai secara berterusan berdasarkan pencapaian kerja sebenar saya sepanjang tahun yang dinilai. Manakala min terendah adalah pada item yang menyatakan pentadbir memberitahu terlebih dahulu akan kelemahan prestasi saya dengan nilai min 3.22. Secara keseluruhannya, 63.2% responden bersetuju bahawa pentadbir di sekolah yang dikaji melaksanakan amalan pengurusan penilaian prestasi yang baik berbanding hanya 14.8% yang menolak dan selebihnya iaitu 22% menyatakan tidak pasti dengan amalan yang dilaksanakan oleh pentadbir. Berdasarkan dapatan kajian, jelas menunjukkan tahap pengetahuan guru di sekolah yang dikaji terhadap pengurusan penilaian prestasi berada pada tahap yang tinggi. Ini menunjukkan mereka memahami dengan mendalam proses pelaksanaan penilaian prestasi yang dijalankan untuk menilai mereka. Kebanyakan guru di sekolah yang dikaji merupakan ahli NETP yang mana mereka sering didedahkan dengan kebajikan mereka dan penilaian prestasi dijadikan isu dalam menuntut sesuatu perkara. Ini mendorong sikap mengambil tahu dalam kalangan mereka terhadap perkembangan penilaian prestasi. Ia secara tidak langsung menjadikan guru mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang ini. Dengan arus pendidikan yang berkembang maju selari dengan kepesatan ICT, memudahkan guru mendapatkan maklumat berkaitan penilaian prestasi dengan mudah. Ia selari dengan kajian Maheswaran mengenai penilaian prestasi guru di Sekolah Kebangsaan 2018 yang mendapati para guru dapat membuat penilaian sama ada mereka telah dinilai dengan adil dan telus ataupun sebaliknya dengan pengetahuan yang tinggi. Hal ini demikian kerana kemungkinan besar dengan dasar kerajaan yang selalu memberi tumpuan utama kepada sistem pendidikan negara dengan penyediaan dan perancangan pelbagai program latihan dalam perkhidmatan kepada pihak guru untuk memastikan tidak ada sebarang masalah timbul dalam pelaksanaannya. Berkenaan pernyataan yang mendapat nilai min terendah iaitu pegawai yang bersara tidak perlu menyiapkan laporan prestasi tahunan menunjukkan kebanyakan daripada mereka ataupun guru yang dikaji belum sampai ke tahap bersara dan mereka juga tidak mempunyai pengalaman berkaitan perkara itu. Ini menyebabkan mereka tidak tahu tindakan yang perlu diambil oleh guru yang bersara dalam penilaian prestasi. Dapatan kajian menunjukkan persepsi guru terhadap amalan pengurusan penilaian prestasi yang dilaksanakan oleh pentadbir berada pada tahap tinggi. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahawa guru besar dan guru penolong kanan ataupun pegawai penilai pertama dan pegawai penilai kedua melaksanakan prosedur pengurusan penilaian prestasi dengan adil dan telus. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa pentadbir di sekolah yang dikaji memahami tujuan asas penilaian prestasi iaitu memberikan maklum balas kerja kepada pekerja agar mereka dapat memperbaiki prestasi mereka. Ini kerana dapatan daripada penyelidikan mereka memaparkan kelemahan dalam sistem penilaian prestasi guru dan ketidakpuasan guru tentang ciri-ciri dan kaedah penilaian yang digunakan untuk menjalankan tugas penilaian tanpa pilih kasih. Dapatan ini bertentangan dengan kajian Shirley dan Jamalul Lail mengenai keadilan dalam penilaian prestasi di Sekolah Menengah Sarawak yang mendapati keadilan penilaian prestasi dilaksanakan pada tahap yang sederhana. Hasil kajian yang dilakukan di Sekolah Zon Bangsar oleh Siti Rosita bagi mengenal pasti perspektif guru dalam penilaian bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan menunjukkan pemberian pemarkaan oleh organisasi sekolah tidak adil. Berdasarkan dapatan kajian, pernyataan yang mempunyai nilai min tertinggi iaitu pentadbir menilai secara berterusan berdasarkan pencapaian kerja, maka dapat diterjemahkan bahawa pentadbir tidak melaksanakan penilaian prestasi secara tergesa-gesa.
Pernyataan yang mempunyai nilai min yang terendah ialah pentadbir memberitahu terlebih dahulu akan kelemahan prestasi saya, menunjukkan bahawa kebanyakan guru-guru tidak diberitahu oleh pentadbir sekiranya mereka kurang menunjukkan prestasi yang baik. Ini disebabkan pentadbir ingin menjaga hubungan baik yang ada antara guru dengan mereka. Sekiranya mereka menegur, dikuatiri akan menyebabkan guru tersinggung dan mudah berlaku perselisihan faham. Jelas di sini menunjukkan bahawa pentadbir seharusnya memberi teguran sekiranya mendapati guru di bawah pimpinannya menunjukkan prestasi yang lemah. Implikasi penilaian bersepadu pegawai perkhidmatan pendidikan dari segi dasar. Pengubalan pada elemen penilaian iaitu kriteria piawaian dan penilaian yang jelas, bersifat objektif dan mudah diukur sebagai suatu penambahbaikan. Pegawai penilai harus dipraktikkan dalam melaksanakan penilaian secara adil dan saksama. Pemimpin sekolah boleh memberi pendedahan berterusan kepada pegawai yang dinilai tentang elemen penilaian. Yang ketiga adalah dari segi pemantauan. Pejabat pendidikan daerah ataupun Jabatan Pendidikan Negeri mengadakan pemantauan berkala pada sekolah melalui pegawai yang dipertanggungjawabkan selain bergantung kepada pemantauan mengejut. Dari segi pegawai penilai, pematuhan integriti dalam tugas yang diamanahkan. Penilaian yang adil kepada pegawai yang dinilai tanpa mengambil kira apa-apa unsur kerana mereka adalah aset kepada sekolah yang dikaji. Pegawai yang dinilai, PYD, harus berpengetahuan. Pegawai yang dinilai harus memahami elemen atau kriteria piawaian bagi mengelakkan kekeliruan atau konflik pada akhirnya. Ia menjadi panduan kepada mereka dalam mengamalkan budaya kerja yang lebih baik. Kajian ini secara keseluruhannya telah berjaya mengenal pasti tahap pengetahuan guru dan tahap amalan pentadbir terhadap pengurusan penilaian prestasi. Pihak pengurusan di peringkat sekolah perlulah sentiasa berusaha agar penilaian prestasi yang dilaksanakan di sekolah dengan telus dan adil agar ganjaran yang diperolehi adalah untuk guru-guru yang benar-benar layak. Selain itu, sebarang luahan hati perlulah diambil kira agar guru sentiasa bersedia menerima sebarang keputusan berkaitan penilaian prestasi tanpa sebarang keraguan. Diharapkan dengan kerjasama yang erat antara guru dan pentadbir akan menemui titik keserasian dan kefahaman terutamanya dalam penilaian prestasi. Sekian, terima kasih.